Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid sekalian? InsyaAllah hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tema 1 kemasyarakatan, tema 2 kesihatan dan kebersihan, dan tema 3 keselamatan. Kita akan belajar untuk memperkasakan kemahiran menulis murid-murid sekalian. InsyaAllah kita teruskan. Di dalam unit 3, di bawah tajuk bahasa kita, jiwa kita, murid-murid perlu membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Maksudnya murid-murid perlu membina ayat berdasarkan frasa dan perkataan yang diberikan. Seterusnya, murid perlu membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar dan frasa. Maksudnya setelah bina ayat, murid-murid perlu buat dalam bentuk perenggan supaya kita dapat hasilkan satu karangan. Okey, kita lihat. Boleh tengok buku teks. Bahasa kita, jiwa kita. Okey, kita baca sedikit. Ayah dan ibu membantu Hanif menulis blognya. Hanif ingin mencatat maklumat pengalaman mereka menyaksikan majlis perasmian dekad bahasa kebangsaan dalam blog tersebut. Okey, kalau kita perhatikan di sini, ada gambar yang diberikan dan juga ada frasa yang diberikan. Ini ialah frasa ya. Dan tajuk karangan ini ialah Program Dekad Bahasa Kebangsaan. Jadi, frasa yang diberikan, ramai pengunjung, majlis perasmian, teruja dan seronok. Ini adalah gambar yang diberikan. Maka murid-murid perlu pertama sekali membina ayat berdasarkan frasa yang diberikan. Iaitu frasa yang pertama, ramai pengunjung. Jadi contoh ayat yang diberikan, ramai pengunjung datang ke majlis perasmian dekad bahasa kebangsaan. Frasa yang kedua, majlis perasmian. Majlis perasmian tersebut sangat meriah. Jadi kita tengok pada gambar, kita boleh lihat majlis perasmian ini sangat meriah berdasarkan gambar yang diberikan. Dan frasa yang ketiga, teruja dan seronok. Jadi ayat yang boleh kita bina ialah saya berasa teruja dan seronok. Maka perenggannya ialah begini. Kita tulis dalam bentuk perenggan. Okay, diberikan juga tarikh hari Isnin 25 Januari 2020. Lepas kita dah hasilkan ayat, maka kita buat dalam bentuk perenggan. Pada hari Isnin 25 Januari 2020 telah diadakan majlis perasmian dekad bahasa kebangsaan. Ramai pengunjung datang ke majlis perasmian dekad bahasa kebangsaan. Majlis perasmian tersebut sangat meriah. Saya berasa teruja dan seronok. Ayat yang diberikan sama. Kita tulis balik ayat yang kita buat tadi. Cuma sekarang kita buat dalam bentuk perenggan. Okey, jadi tulis dalam perenggan ke dalam sedikit begini ya. Seterusnya, kita lihat gambar yang kedua. Kemudian frasa yang diberikan banyak aktiviti menyertai pertandingan sambutan menggalakkan. Maka kita perlu bina 3 ayat berdasarkan frasa yang diberikan. Ayat pertama, contoh, terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan sewaktu program dekad bahasa kebangsaan. Contoh. Okey, ayat yang kedua, menyertai pertandingan. Boleh buat ayat apa? Saya telah menyertai pertandingan yang dianjurkan seperti pertandingan teka silang kata. Okey, kita tengok sini ada pertandingan teka silang kata ya. Okey, kemudian yang ketiga, sambutan menggalakkan. Jadi murid-murid boleh bina ayat lah. Kemudian setelah kita dah bina ayat, kita perlu tulis dalam bentuk perenggan. Okey, cikgu harap murid-murid faham untuk bahagian ini. Seterusnya, unit 4 di bawah tajuk penjagaan kesihatan mata. Okay, kita lihat apa yang perlu murid-murid lakukan ialah pertama, mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber. Okay, perlu pastikan di sini mengikut urutan. Okay. Kemudian, membaca petikan dan menjawab soalan yang diberikan dengan mengikut urutan daripada petikan. Jadi kita baca petikan dan jawab soalan ya. Ini lebih kepada soalan pemahaman. Maksudnya kita nak tengok petikan yang dibaca tersebut adakah murid-murid faham atau hanya baca sahaja. Okey, setelah baca tolong fahamkan dan perlu jawab soalan. Ini adalah contoh petikan yang ada dalam buku teks muka surat 24 dan 25. Jadi murid-murid boleh baca berkenaan dengan tajuk jagalah mata kita. Boleh baca daripada sini sehingga sini ya. Okay, kemudian ada soalan
pemahaman yang diberikan. Ada 5 soalan. Jadi bagaimana cara untuk kita menjawab soalan ini? Okey, pertama sekali, cara untuk menjawab soalan dengan betul ya. Pertama, kita perlu baca petikan dengan teliti. Okey, kita baca, kemudian kita fahamkan petikan, dan yang ketiga, kita baca soalan. Okey, kemudian kita cari kata kunci soalan. Apa yang soalan itu mahu. Okey, cari kata kunci soalan, kemudian rujuk semula petikan. Setelah kita dah dapat tahu apa yang soalan ini nak, kita rujuk semula petikan. Kemudian kita cari perkataan kata kunci soalan dalam petikan, ada atau tidak. Kemudian yang ketujuh, tulis jawapan dalam ayat lengkap, dan tipsnya kita perlu salin sedikit ayat daripada soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Apakah tujuan penjagaan kesihatan mata? Ini adalah soalannya. Okey. Jadi kata kunci soalan ialah ini, tujuan. Soalan ni nak tahu tujuan. Tujuan maksudnya tujuan. Kenapa kita perlu jaga mata kita? Okey. Jadi, selepas kita dah tahu kata kunci soalan, maka kita rujuk kembali dalam petikan. Okey, sekarang kita cari dalam petikan. Kita tengok dalam petikan ni, mana perkataan tujuan? Okey, di sini. Perenggan yang pertama, kita nampak ada tujuan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Okey, betul atau tidak jawapan ni? Berkait tak dengan soalan tadi? Berkait ya. Soalan tanya, apakah tujuan penjagaan kesihatan mata? Jadi jawapannya tujuannya adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Okey, tetapi murid-murid perlu tulis jawapan dalam ayat yang lengkap. Okey. Dan seperti yang cikgu cakap tadi, tipsnya ialah kita perlu ambil sedikit daripada soalan. Bagaimana kita nak tulis dalam ayat lengkap dengan ambil sedikit daripada soalan? Dengan cara, pertama kita buang kata tanya ni. Kita potong. Apakah ni adalah kata tanya? Jangan tulis yang ini. Kita ambil daripada sini. Tujuan penjagaan kesihatan mata. Kita tulis balik di bawah ni jawapannya. Tujuan penjagaan kesihatan mata untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Kita boleh ambil daripada sini sehingga sini. Jadi ini adalah jawapan yang lengkap. Pastikan mula dengan huruf besar. Dan di hujung ayat mesti ada noktah ataupun titik. Ini soalan yang pertama. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Berapakah jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan? Kata kunci soalan ialah jarak. Ini kata kunci soalan. Nak tahu jarak. Okey. Jadi, setelah kita dah tahu kata kunci soalan, kita tengok semula petikan. Kita cari mana perkataan jarak. Di sini, baris yang ketiga. Ini perkataannya, jarak. Kita perlu memastikan jarak penglihatan semasa membaca adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Jadi, ini jawapannya. Kita nak tulis begini ke? Okey, macam cikgu pesan tadi, kita ambil sedikit daripada soalan, kita buang kata tanya ini, kita potong, jangan tulis. Kemudian kita ambil daripada perkataan sini, jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Jadi jawapannya di sini. Ataupun boleh juga kita ambil daripada sini. Jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan semasa membaca adalah antara 30 cm hingga 40 cm pun boleh, ataupun nak tulis begini pun boleh. Tak ada masalah sebab kita faham maksudnya sama. Okey, seterusnya kita masuk unit 8. Jangan dedah maklumat. Okey, dalam unit 8 apa yang murid perlu buat ialah murid perlu membina ayat berdasarkan draft untuk menghasilkan karangan. Draft ni maksudnya rancangan kita. Ayat yang kita rancang untuk buat dalam karangan nanti. Okey, kemudian hasilkan satu karangan berdasarkan draft ayat yang telah dibuat tadi. Okey, setelah dah buat ayat, maka kita perlu hasilkan satu karangan lengkap. Okey, contoh ya. Kita tengok unit 8. Okey, dalam buku teks, boleh rujuk unit 8 ini berkenaan dengan Hajar sedang bersuah foto di dalam biliknya. Kemudian, pendahuluan yang diberikan, Hajar bersuah foto memuat naik gambar dalam media sosial.
Ini frasa yang diberikan dan ada gambar. Kemudian draft. Draft maksudnya ayat yang kita rancang untuk hasilkan daripada frasa ini tadi. Hajar suka bersuah foto. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Isi 1. Tadi pendahuluan, sekarang isi 1. Frasa yang diberikan berkongsi lokasi, berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Jadi, apa ayat draft yang kita boleh buat di sini? Hajar telah berkongsi lokasi rumahnya dalam media sosial. Hajar juga berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapanya di rumah dalam media sosial. Hajar juga berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapanya di rumah pada malam itu. Okay, kemudian isi yang kedua, kelihatan seorang pencuri menceroboh masuk. Jadi apa ayat yang boleh kita bina? Okey, boleh buat nanti. Isi yang ketiga, jiran menelefon polis, polis memberikan nasihat. Buat juga draftnya. Kemudian penutup, menyesal akan perbuatan, akan sentiasa berwaspada. Okay. Selepas hasilkan draft, ayat draft tersebut, maka perlu buat dalam bentuk karangan. Okay, jadi cikgu harap murid-murid boleh faham apa yang cikgu cuba sampaikan. InsyaAllah cikgu akan berikan soalan dan murid-murid boleh cuba menjawab soalan yang cikgu berikan. Terima kasih.